Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Berjumpa lagi hari ini dalam kelas Cikgu Ridwan. Masih lagi cikgu nak berkongsi berkaitan dengan tutorial daya dan gerakan yang merangkumi daya gerakan 1 dan 2 dalam bahagian yang ketiga. Jadi cikgu cuba berkongsi bagaimana panduan menjawab soalan tajuk ini dalam kertas 2 bahagian C lah. Jadi kita teruskan kita punya kelas hari ini dengan soalan yang telah cikgu sediakan. Okey. Soalan menunjukkan sebuah komponen yang paling penting dalam sesebuah kenderaan lah, iaitu merupakan sistem sokongan yang membolehkan sebuah kereta bergerak dengan stabil di atas permukaan jalan raya. Di mana dalam sistem ini melibatkan spring lah, melibatkan spring, dan spring ini kita ada satu sifat yang kita panggil sifat kekenyalan. Jadi dalam soalan dalam bahagian yang kedua, cikgu telah tanya kamu berkaitan dengan maksud kekenyalan. Jadi dekat sini cikgu nyatakan sajalah apa yang dimaksudkan dengan kenyalan itu. Seperti yang kamu nampak dekat sini, kebolehan satu jasad untuk kembali kepada saiz atau bentuk asal setelah daya luar yang bertindak ke atas jasad itu dialihkan ataupun dilepaskan. Itu yang dimaksudkan dengan kekenyalan, sifat kekenyalan ini. Jadi seterusnya kita lihat soalan yang kedua, iaitu satu B. Yang pertama, terangkan hubungan di antara daya F yang dikenakan pada sebuah spring dengan pempanjangan X spring tersebut dengan menggunakan graf daya F melawan pemanjangan iaitu X. Jadi dalam kelas cikgu telah tunjukkan kepada kamu satu graf di mana ini merupakan graf yang sepatutnya murid pernah lihat lah, dan dalam pengetahuan murid, iaitu graf berkaitan dengan, kalau kamu nampak dekat sini ada tadi graf apa tadi? Ni graf daya melawan pemanjangan iaitu X. So paksi utama F ini adalah F lah yang diukur dalam Newton, iaitu kita panggil pemboleh ubah yang bergerak balas. Dan kita ada kat sini X yang diukur dalam, biasanya untuk spring dalam makmal kita pakai sentimeter lah. Jadi dalam ujian mentahqiq hukum Hooke, kita akan dapat satu garis lurus. Kita akan dapat satu garis lurus sehingga satu tahap akan berlakulah satu graf yang melengkung. Graf yang melengkung. Jadi dekat sini kita panggil sebagai dia had kekenyalan lah. Yang paling maksimum ini had kekenyalan. Selepas melebihi had kekenyalan, spring tadi tidak akan kembali kepada saiz ataupun bentuk asal. So dalam hukum Hooke ni kita ada limitation lah. Kita ada penghadkan, pembatasan sehingga mana hukum Hooke itu dipatuhi. Jadi untuk menjelaskannya, yang pertama kita akan cakap pemanjangan spring. Pemanjangan spring yang kamu telah lihat tadi iaitu X, berkadar terus terhadap F lah. Berkadar terus kepada daya. Kepada daya itu yang pertama, penerangan yang pertama. Yang kedua, apa yang kamu akan cakap, spring itu mengalami pemanjangan kekal. Spring alami pemanjangan kekal setelah melebihi had kekenyalan, atau had kenyal sajalah.
Maksudnya sampai pada tahap yang warna biru ni, spring tu dia akan memanjang saja. Dia tak akan kembali kepada panjang asal tu yang dimaksudkan dengan ni. Yang cikgu cakap tadi, alami pemanjangan kekal. Kamu boleh cakap contoh, kamu boleh menjawab dengan contoh lain juga. Spring tidak akan kembali kepada saiz dan juga bentuk asal selepas melebihi had kekenyalan. Itu juga antara contoh jawapan yang boleh ditulis di sini. Okey, seterusnya kita lihat soalan berikutnya. Namakan satu hukum fizik yang menyatakan hubungan yang diterangkan. Sudah pastilah itu adalah hukum Hooke. Hukum Hooke, ejaan mesti betul. Ejaan mesti betul. Kemudian dalam soalan berikutnya, lanjutan daripada soalan B yang kedua, kita ada B yang ketiga, di mana diberi situ satu formula F sama dengan Kx, iaitu menerangkan hukum Hooke, di mana F adalah daya, K adalah pemalas spring dan X adalah pemanjangan. Pemanjangan ni maksudnya panjang asal spring dengan panjang yang ada beban, kita tolak, kita akan dapat X lah. Ini dalam soalan itu dia minta apa? Berpandukan rumus di atas dengan graf yang diberikan dalam jawapan B1. Namakan satu kuantiti fizik yang diwakili oleh kecerunan. Okey, kalau ikut dekat graf tadi, cikgu buat semula. Kalau graf yang nyata, yang sebetul, graf yang mematuhi hukum Hooke lah. Kita akan dapat satu garis lurus lah seperti ini. Di mana bila ada garis lurus, kita akan dapat menghitung kecerunan lah. Kalau dulu dalam KBSM, kita akan buat, kita kira atau bentuk segitiga kecerunan ini sekurang-kurangnya 8 kali 8 lah, atau 4 kali 4, 8 tu maksudnya 8 cm. Kalau 4 kali 4 tu maksudnya 2 kotak besar dalam graf tu lah. Kalau 8 ni maksudnya sini 8 lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maksudnya 8 kali 8 cm. Maksudnya nak lukis segitiga ni kita kena lukis dengan besar. Barulah kecerunan itu kita akan cari dengan tepat. Jadi ini adalah kecerunan lah. Dengan biasa kamu akan buat, tak nampak kiraannya dengan Y2 tolak Y1 bagi X2 tolak X1 lah. Jadi dalam kes ini, apa yang kamu akan dapat berdasarkan makluman kecerunan graf itu adalah, sepatutnya kamu tulis itulah pemalar daya spring lah. Biasanya kita akan kata pemalar spring sahaja. Dalam simbol K lah, tapi jangan jawab dalam simbol. Jangan jawab dalam simbol. Tuliskan pemalar spring, tak buat K pun tak apa. Tapi kalau kamu buat pemalar spring, koma K, itu lagi baik. Okey. Kemudian soalan C. Okey, sungguh cantik soalan ni. Okey, jadual berikut menunjukkan susunan-susunan sistem spring S, T, U dan V dengan spesifikasi yang berlainan. Kalau kamu nampak pun sama, dengan mana 4 spring itu S, T, U, V dikenakan dengan beban yang sama. Dengan beban yang sama, iaitu 100 Newton, di mana daya yang dikenakan malah iaitu 100 Newton. Tapi dari mata kasar kita akan nampak pemanjangan spring itu berbeza-beza, walaupun daya yang dikenakannya adalah malah iaitu 100. Dan di sini juga dinyatakan pemalar spring setiap satunya untuk S, T, U, V. Kamu nampak dan boleh baca di situ bermula 1.166.17 Newton per meter, sehinggalah 1000 Newton per meter. Jadi ketumpatan yang kita lihat dekat sini, yang pertama ni rendah, tinggi dan tinggilah. So kita tengok ketumpatan rendah, kita tengok pada spring yang digunakan dan bagaimanakah dia punya pemanjangan lah. Kita tengok faktor ini. Tengok juga spring yang kamu nampak, ada disusun secara dua ni. Ada dua spring secara siri. Ni spring yang besar, ni spring yang kecil tapi tunggal. Ni spring yang kecil tapi pendek dia punya pemanjangan lah. So apakah faktor yang kita akan lihat nanti.
Okey, seterusnya soalan yang pertama, tentukan pemanjangan X. Pemanjangan X ni jangan salah faham ini pemanjangan simbol. Pemanjangan ni simbolnya X. Apabila daya 100 Newton dikenakan bagi setiap susunan berdasarkan gambar rajah di atas tadi ini. Okey, berdasarkan gambar rajah ini. Okey, kita ada formula F sama dengan KX. So kamu diminta mencari X, iaitu pemanjangan spring. Pemanjangan spring. Jadi kalau ikut formula kita ada X sama dengan F bagi K lah. Okey, jadi dah dinyatakan dalam jadual yang siap-siap cikgu sediakan ni. Okey, cikgu dah cari, cikgu dah hitungkan siap-siap, di mana kita akan nampak untuk spring STUV dengan dekat sini suka cikgu tunjukkan juga dengan pemalas spring masing-masing lah. Yang ni kamu nampak 200, 1000, 1666.17, 166.17. So masing-masingnya akan memberikan nilai seperti yang dihitung di dalam graf ni lah. 0.60 meter, 0.15 meter, 0.50 meter dan 0.60 meter. Ini dalam unit meter. Kalau dalam cm kita tukarlah, convert macam biasa. Cara kaedah menukarkan sentimeter kepada meter atau meter kepada sentimeter. Jadi soalan yang berikutnya cikgu ada dekat bawah ini. Raja menunjukkan sebuah kegunaan spring dalam sebuah buaian mudah alih yang boleh menampung berat bayi 10 kg. Ini contoh buaian lah. Anda ditugaskan untuk mengkaji reka bentuk dan ciri-ciri susunan spring tu S, T, U dan V tadi. Cikgu highlightkan. Kamu ditugaskan mereka bentuk. So aspek kamu mestilah berdasarkan pemanjangan spring, ketumpatan bahan spring, susunan spring, dan terangkan kesesuaian ciri-ciri dan tentukan susunan spring yang manakah yang paling sesuai. Jadi kamu dah biasa dengan soalan ini. Maksud cikgu kamu telah biasa dengan panduan atau teknik menjawab soalan bahagian peta 2 bahagian C ni. Jadi cikgu sediakan sahaja jawapannya di sini. Berkaitan dengan pemanjangan spring apabila berat bayi dikenakan ke atas spring. Pemanjangan spring, spesifikasi inilah yang untuk menjawab soalan tadi. So jawapannya adalah sedikit. Maksudnya spring tu kita nak panjang sedikit sahaja. Kenapa? Kenapa itu yang paling penting lah. Kenapa kita nak panjang spring yang pendek, kita nak panjang spring yang panjang? Supaya tidak melebihi had kekenyalan lah. Itu jawapan yang pertama. Itu jawapan yang pertama yang kamu boleh jawab. Yang kedua, kamu boleh kata jarak bayi daripada permukaan lantai apabila spring dipanjangkan demi keselamatan ni atas faktor keselamatan lah. Jadi sebab itulah kita nak jarak sparing atau pemanjangan spring itu yang pendek. So faktor lain, ketepatan bahan ni kita pilih juga yang rendah. Bahan spring tu yang rendah, tidak terlalu tinggi. Untuk apa? Mengurangkan jisim keseluruhan bahan. Maksudnya sistem buaian itu kita gunakan bahan spring yang rendah ketempatannya untuk mengurangkan jisim. Kemudian susunan yang kita lihat untuk spring yang sesuai tadi. Kita perlulah letak secara selari. Secara selari. Kamu pun dah faham maksud selari dan siri. Supaya kenapa selari? Untuk mengurangkan tegangan spring. Untuk mengurangkan tegangan spring. Ini yang pentinglah faktor-faktor kejuruteraan ni. Yang ditanggung oleh spring tu apabila menerima beban. Jadi markah kamu dah faham lah. Kalau 10 tadi yang diberikan, ni markah pertama lah. Ni kedua, seterusnya 4, 5 dan juga 6. Kalau ikutkan tadi markahnya 10 lah. Jadi dekat sini dinyatakan juga kat sini ada 2 tadi. Jadi tambahlah katanya 10 Jadi spring yang sesuai. Dekat sini spring yang mana? Kalau kamu tengok S,
T, U atau V? Yang mana yang paling sesuai untuk menjawab soalan ni? Yang pertama kita nak yang pendek kan? Kita nak yang pendek, so sudah pasti jawapannya adalah bagus. Kita ambil T, kita ambil T. Jadi kita jawablah dekat bawah ni. Kita pilih T. Kita pilih T sebab apa? Salin semula. Sebab pertama kita kata dia susunan ataupun kita mula dari atas tadi. Kita tengok dekat sini, pemanjangan spring yang pendek, pemanjangan spring yang pendek, salin semula ciri-ciri ni. Ketumpatan dawai spring rendah, dan akhir sekali susunan spring adalah selari. Itu adalah cara mendapat dua markah seterusnya lah. Dua markah seterusnya sini dan di sini. Jadi jumlah markah sekali 10 markah. Okey, seterusnya kat sini diberikan soalan berdasarkan gambar rajah dengan setiap satu panjang spring yang ada dengan beban. Kita kamu nampak kat sini, ini adalah spring yang berbeza. Gambar rajah spring yang berbeza, saya rasa, dengan pemanjangan yang berbeza, dan beban yang kita nampak ni ada di antaranya 40 Newton dan ada yang dilabel sebagai T lah. Jadi dekat sini soalan yang pertama, kamu diminta memilih pemalas spring. So bila mencari pemalas spring, kamu dah faham F sama dengan KX. Kamu nak cari K, sudah pasti kamu perlu ada nilai F, kamu perlu ada nilai X. Dekat situlah. Jadi kat mana kamu boleh cari? Yang ini asal. Ini spring asal. Spring asal 14 cm. Bila kena beban, dia jadi 10. Jadi pemanjangan, kita cari dululah. Pemanjangan sama dengan 14 tolak 10, iaitu 4 cm. Baru kita boleh cari pemalas spring. Jadi K sama dengan F, kita ada daya 40 Newton, bahagikan dengan X tadi, iaitu 4. Jadi kita akan dapat K itu nilainya 10 Newton per sentimeter. Jadi dapatlah markah. Markah sini yang paling penting, magnitud dan juga unit mesti betul, pengantian mesti betul lah, berdasarkan rumus yang betul. Okey, soalan berikutnya, jisim objek T. Kekuatan medan graviti ni dia bagi, ni dalam KBSM lah, kita pakai 10 Newton per kilogram. Okey, jadi kat sini kita akan gunakan formula yang sama, sebab kita dah nampak jisim T dekat sini berapa. Kalau kamu nampak tadi, apabila beban ini dikenakan, pemanjangannya menjadi 8 spring ini menjadi 8 lah, menjadilah 8. Jadi macam mana kita nak kira? Kita nak cari jisim objek T. Jadi yang pertama, kita dah tahu kat sini macam-macam lah kamu boleh guna sebenarnya. Yang pertama, cari dulu dia punya daya. Dia punya daya itu. Kamu dah tahu pemalas spring dah ada tadi 10. Kita cari pemanjangan spring dulu. Pemanjangan spring yang berlaku dekat sini 14. Dia jadi mampat. Dia jadi mampat. Kalau kamu tengok contoh sebelum ni, kamu tolakkan dapat 4. Dia mampat lah. Kalau yang ini jadi 8. Jadilah 8. Macam mana tu pelajar? Ya? Okey, bagus. Kita gunakan formula yang sama, pandai. Jadi kita berdasarkan formula yang sama, F sama dengan KX. Kita catat dulu yang apa kita nampak. Tadi kita ada
K tadi sama dengan 10 Newton per sentimeter. Okey. Dalam gambar raja kita nampak dia jadi mampat sebanyak 8. Jadi pendek lah, maksudnya spring itu jadi pendek. So kita carilah X. Kita cari X maksudnya X sama dengan 14 tolak 8 dapat 8. Ya, 6. Bagus. Kita ada 6 cm. Bila kita dah ada jawapan itu, kita olahlah formula tadi. Tapi kita cari F dululah. Kita cari F dulu. So F sama dengan K tadi 10 kalikan dengan 6 lah. Kita dapat 60 Newton. Tapi soalan bukan nak daya. Soalan nak apa tadi? Soalan nakkan kita ni G-same. So kita kena convert lah. Kita kena convert untuk dapat G-same. So G-same sama dengan, kalau ikutkan sebelum ni formula yang kamu perlu tahu satu lagi lah, W sama dengan mg lah. Jadi kita nak cari G-same. M sama dengan F bagikan dengan G yang kita telah tetapkan tadi, iaitu 10. Jadi kita akan dapat 60 bagi 10, maka jawapannya adalah 6 kilogram. So maka kat sini agak banyak juga, 3 lah. Okey, unit yang magnitude dan unit yang betul. Ya, kamu cari pemanjangan ni 1 dan dalam formula yang betul lah. So jumlah markahnya 3. Okey, soalan berikutnya yang cikgu sediakan di sini. Ini yang biasa kamu nampak apabila kamu berada di atas jalan raya lah. Label-label yang diletakkan di bahagian kenderaan berat. BDM tu maksudnya berat dengan muatan. BTM tu berat tanpa muatan. Kemudian yang ini kat highway biasa kita nampak. Kat highway ni kita ada ni jalan biasa. Ni highway, lebuh raya. Jalan biasa 80, dekat highway 90. Tapi kalau kelajuan maksimum di highway lah 110 lah yang dibenarkan. Okey, soalan yang pertama, apakah yang dimaksudkan dengan laju? Okey, laju adalah laju, formula dia apa? Laju diberi oleh jarak sesaran bahagi dengan masa lah. Jadi dekat sini jawapannya, laju adalah jarak yang dilalui. Jarak yang dilalui per unit masa. Itu yang dimaksudkan dengan definisi bagi laju. Tengok tu bagaimana panduan untuk mendefinisilah. Daripada formula pun kita boleh mendefinisi. Soalan berikutnya, dengan menggunakan konsep momentum dan inersia. Konsep momentum dan inersia, terangkan mengapa had laju dan had muatan mesti dikenakan ke atas kenderaan berat. Maksudnya label yang dinyatakan dalam gambar raja tadi. So, cikgu telah sediakan jawapan yang di sini siap-siap. So jawapannya mestilah berdasarkan faktor ini. Kalau kamu nampak dekat sini, cikgu bacakan. Objek yang berjisim besar mempunyai inersia yang lebih besar. Kamu dah faham. Jadi adalah tidak mudah untuk menghentikan lori yang sedang bergerak dengan muatan yang berat. Betul Sebab tu lori biasanya kalau ada berlaku kemalangan ni, dia biasanya brek mengejut lah. Dan kenderaan berat seperti lori biasanya melibatkan 3 brek utama lah. Yang cikgu faham, yang cikgu boleh beritahu kamu, brek trailer, brek pump dan satu lagi brek lori yang sebenar lah. Dia ada 3 sebenarnya Trailer pun, trailer ni maksudnya lori yang panjang. Brake trailer ni maksudnya trailer di bahagian belakang. Tu maksudnya Okey, kemudian apa lagi faktornya? Kita ada dekat sini, muatan itu boleh bergerak muatan bergerak ke depan dan melanggar kabin pemandu ketika lori itu diberhentikan secara mendadak. Ini kalau muatan trailer tadi yang banyak, yang besar,
lori yang panjang, kalau kita berhentikan secara mengejut, apa yang berlaku? Ni. Muatan itu akan bergerak ke kabin pemandu lah. Okey, apa lagi? Semakin besar hal laju, semakin besar momentum. Betul. Okey, adalah lebih susah untuk menghentikan sebuah objek besar yang bergerak dengan hal laju yang tinggi. Jadi inilah contoh macam mana menghuraikan momentum dan inersia berdasarkan hal laju dan muatan kenderaan tadilah. Jadi dalam soalan ini adalah contoh jawapan. Kamu boleh olah ikut kamu yang mana dahulu, yang mana kemudian. Kamu boleh je cakap contoh lain. Kamu boleh kata inersia adalah, kamu terangkan definisi inersia apa dia, dan kamu nyatakan juga semakin besar objek, so semakin besarlah inersia. Jadi kamu jelaskan sekiranya lori itu mempunyai muatan yang tinggi, bergerak selalu laju, dan lori itu akan sukar untuk diberhentikan. Kamu kaitkan muatan lori dengan inersia pun boleh. Dan yang paling penting momentum. Momentum kamu definisikan momentum adalah hasil darab P sama MV dengan G-SIM. Semakin besar G-SIM, semakin besar momentum. Semakin laju kenderaan, semakin besar momentum. Itu pun boleh juga dijadikan sebagai panduan untuk menjawab soalan. Soalan ini adalah contoh cadangan jawapan lah. Okey. Soalan C yang berikutnya. Okey, Raja 2.2. Okey ni Raja 2.2 ni yang cikgu akan tunjukkan sebentar lagi. Terdiri ada lori P, Q, R dan S dengan spesifikasi yang berbeza. Okey, kat sini ada dikehendaki menentukan lori tangki yang paling sesuai untuk digunakan untuk menghantar minyak dengan selamat. So, faktor-faktornya dinyatakan sini. Kita ada jenis brake. Okey, secara kasar kalau pengetahuan kamu dah tinggi, so biasa kamu akan kata ABS. Bilangan tayar kamu akan kata banyak lah. Bilangan dan saiz tangki ni pun juga banyak. Dan dipisah-pisahkan lah. Kalau kamu nampak melihat di luar sana, jarak antara troli dan kepala lori ni biasanya dia akan ada gap. Dia akan ada gap di kawasan ini. Dia akan ada gap di kawasan inilah. Ini berdasarkan pengetahuan sedia ada kamulah. Jadi terangkan kesesuaian aspek-aspek, beri sebab bagi pilihan anda. So kita lihat dulu gambar rajah. Yang mana manakah antara gambar rajah yang dibeli ini akan menentukan lori mana yang paling sesuai lah. Okay, kalau kita tengok dekat sini. Okey, dari segi tayar, kita cari yang mana yang kita nak untuk menentukan jawapan, dan seterusnya dia akan memandu kamu memilih jawapan lah. Okey, ni P, Q, R dan S. Kita ada P, kita ada Q, kita ada R dan kita ada S. So yang mana paling sesuai kita tengok. Kita tengok yang paling dekat dengan kita bilangan tayar. Mesti banyak. So yang ini satu, yang ini satu, maka kita pilih ni lah. Kita ada pilihan awal Q dan juga R. Maka P kita batalkan, S juga kita batalkan. Kita tengok dari segi tangki. Bilangan tangki ni dibilah ada 5 ni. Yang ni pun ada 5. Betul, dua-dua betul. Tapi antara bahagian belakang lori dengan kabin ini, dalam Q ni tidak ada gap di sini. So batal lah. Kita batalkan Q, kita terima R sebagai jawapan. Kita terima R ni secara mudah lah. Kita pilih jawapan yang mana satu. Jadi dalam panduan menjawab, cikgu telah sediakan ini. Yang pertama kita pilih lori yang ada sistem brake ABS. Kenapa?